Christ is born. Mari kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman-Nya. Bapa di dalam surga, kami datang di hari Natal yang kudus ini. 我们在天上的父神上帝阿爸，我们今天来到主圣节的典礼圣诞节里面， Kami bersyukur karena kami boleh datang merayakan kelahiran-Mu. 我们能够感谢主，因为我们今天能够庆祝主的诞生。 Tapi kami merindukan, kami bukan hanya merayakan tapi mengalami Natal yang sesungguhnya. 就是我们不是经历了，但是我们今天来庆祝主的生日。 Karena itu sebentar ketika kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. 这一次我们要开我们的圣经，也就是开我们的心， Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, 使之我们周围肥沃的土， supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan berbuah nyata di dalam hidup kami. 使之主的种子撒下来的时候，能够在我们生命中能够成长，能够肥沃的长出来。 Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, yang menerjemahkan, dan semua kami yang mendengar. 求主祝福我们大家，我们所翻译的、所讲到的，还有所听的弟兄姐妹们， Supaya kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam keseharian kami. 我们不单单能够听主的道，但是我们每一天能够警醒主的道在我们生命当中。 Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, 我们奉我们活的主， kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. 我们把今天的道交托在主的手中。 Amin. 阿门。 Shalom. 平安， Selamat Hari Natal, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 在各位弟兄姐妹，主亲爱的，我们祝大家圣诞快乐。 Tema yang diberikan kepada kita hari ini adalah firman yang hidup di dalam dunia yang sekarat. 今天我们的主题是说神的道给死的世界。 Saudara, saya tidak tahu juga ini sudah Natal keberapa yang saudara rayakan ya. 我也不知道大家在这时候庆祝了多少次的圣诞节。 Oke, jadi sudah tanggal 25, 我们知道已经25号， lilin yang putih sudah kita nyalakan, itu disebut sebagai Christ Candle. 就是说我们今天所点的蜡烛是说我们庆祝圣诞的蜡烛。 Tapi saudara, memang yang jadi pertanyaan adalah hal apa sih yang biasanya kita ingat waktu merayakan Natal? 但是我们知道，在我们圣诞节的时候，我们所纪念到的是什么呢？ Apakah hal-hal ini yang saudara ingat? Pohon Natal, hadiah, 是不是我们才纪念到是说，好像圣诞树还有一件的礼物？ Saudara, kita tidak menolak semua kemeriahan Natal ini. 其实，在庆祝当中，我们没有拒绝这一切的东 Tapi 西。 kiranya kita tidak lupa bahwa apa yang sebenarnya terjadi pada Natal. 其实我们要醒悟到我们圣诞节的意义是什么呢？ Saudara, Natal artinya lahir. 我们知道，我们圣诞节是说诞生， Dan siapa yang lahir pada waktu Natal? 在我们圣诞节当中是谁诞生呢？ Ya, bukan Frosty the Snowman, bukan Santa Claus. 不是我们不叫圣诞老人或者 Santa Claus 他们一切， But Christmas is Jesus' birthday, ulang tahunnya Yesus. 但是我们要知道，今天是我们主耶稣基督的生日。 Ada dua orang perempuan yang sedang berkumpul di sebuah restoran. 有两位妇女在一个酒店里面，她们正在谈话的时候， Mereka merayakan ulang tahun, ada satu kue kecil, cake di tengah meja mereka. 在他们中间有一个小的蛋糕， Mereka ngobrol dengan santai. 他们那时候谈的时候很好的方式。 Tiba-tiba seorang teman datang dan masuk. Wah, lagi perayaan ulang tahun ya? 刚刚好有一个朋友进到里面说啊，刚刚好你们有生日吗？ Lalu kemudian temannya lihat yang bajunya paling bagus. Wah, yang sebelah kanan. Selamat ulang tahun ya. 结果我的朋友看到他右边的朋友说穿的衣服比较漂亮，说祝你圣诞快乐， Oh, 生日快乐。 bukan saya yang ulang tahun. 我不是我生日， Oh, kalau begitu pasti yang sebelah kiri ya. Selamat ulang tahun ya. 他的肯定是你左边的朋友说你生日快乐， Lalu kemudian yang satu bilang, bukan saya juga. 左边的说不是我，不是我。 Lalu siapa yang ulang tahun? Kalian duduk, ada kue kecil.
其实4岁生日呢，他们有一个小蛋糕呢， Ada satu lilin yang bernyala. 还有小小的蜡烛在那边点 Siapa 着 yang 了。 ulang tahun? 4岁生日， Lalu kemudian perempuan yang di sebelah kanan bilang, hari ini ulang tahun bayi saya. 他这个右边的女人说：“我今天是我的孩子生日， Hari ini dia genap 1 tahun. 今天是1岁。 Kami kumpul di sini merayakan ulang tahunnya. 我们在一起，在这里就是我们庆祝他的生日。 Lalu temannya tanya, bayinya mana? 他的朋友问他，他的婴孩在哪里呢？ Kami tinggal di rumah, 婴孩我放在家里， biar nggak bikin repot. 是不会麻烦我们。 Banyak orang merayakan ulang tahun Kristus, tapi apakah Kristus ada di sana? 很多人庆祝我们的圣诞节，但是有没有基督在我们中间？ Apa yang paling penting tentang Natal? 最重要，在我们圣诞节重要的意义是什么呢？ What is the most important thing about Christmas? The most important thing about Christmas is the first 6 letters. 就是我们知道，在圣诞节当中最重要的是有6个语词。 Dalam bahasa Inggris, Christmas yang paling penting CHRIST. 就是我们知道，在英文上说叫 CHRT。 Kalau Christmas without Christ, tinggal Mas. Ini bukan perayaan mas-mas, saudara ya. 如果我们知道基督已经离开我们，就离开一个金来说，这个不是我们庆祝这个金的问题。 Maka ingatlah Natal kita kosong kalau tidak ada Yesus di sana. 我们要想象到，如果主耶稣不在我们中间，这个圣诞节是没有意义 Dan 的。 seharusnya Yesus yang menjadi pusat dari Natal kita. 最重要，主耶稣是在我们心中的终点。 Maka pertanyaannya, siapakah Yesus ini? 问题上说，是谁是主耶稣基督？ Kita akan melihat sama-sama catatan yang hari ini ada di dalam Injil Yohanes. 我们今天来看到，在约翰福音里面所告诉我们的。 Kalau saya ajak saudara baca lagi, berarti sudah 3 kali kita baca ya. 如果我再带你们读就3次了，读圣经， Saya dengar ayat ini udah, yang ini kali ketiga nanti kita baca. 好像今天是第3次我们读这个。 Ulang harus hafal saudara ya. 我们回去应该是背起来。 Hanya ada 2 Injil yang mencatat kelahiran Yesus, Injil Matius dan Injil Lukas. 我们知道主耶稣诞生所记载的只有在马太福音和路加福音， Markus tidak mencatat. 马可福音没有记载。 Dan yang menarik, Yohanes mencatat bukan hanya kelahirannya, tapi tidak catat kelahirannya, tapi mencatat siapa Yesus sebelum dia datang ke dalam dunia. 但是约翰福音所记载的不是他的诞生，但是他是谁来到世界上？ Ini di dalam bahasa teologi disebut pra-eksistensi Yesus. Siapa dia sebelum dia datang ke dalam 这 dunia. 个是告诉我们还没有之前是谁他来到世界上。 Jadi kalau saudara mau baca Injil Yohanes, saudara penting sekali membaca pasal yang pertama, pengantar ke dalam seluruh catatan Yohanes. 我们有如果都是约翰福音最重要的第一个词，我们要注意到第1节。 Saya kasih contoh begini, saudara mungkin pernah nonton film superhero seperti Spider-Man misalnya. 有可能我们说看一种的电影是超人，好像是蜘蛛超人。 Kalau saudara sudah tahu awalnya, maka saudara mungkin tidak akan bertanya lagi waktu lihat Spider-Man bisa menempel di dinding, saudara nggak bingung, ih kok bisa dia nempel di dinding ya? 如果我们要看到他起初的话，我们会奇怪为什么他会在墙壁上粘着。 Sangat penting saudara tahu cerita awalnya, kenapa dia bisa nempel di dinding? 但是我们要知道起初的故事，为什么他会粘在墙壁上？ Oh karena dia digigit oleh laba-laba yang sudah terkena kontaminasi, sehingga waktu dia digigit, kemudian dia jadinya bisa seperti laba-laba. 就是因为他被一个有被污染的蜘蛛咬他，变成他好像蜘蛛一样。 Jadi nanti kalau nonton Spider-Man jangan tengah-tengah nonton, ih kok merayap? 我们不要看到那个蜘蛛超人说，哎，他能够爬上去， Karena sudah tahu awalnya. 就是我们已经起初知道他的故事。 Kalau saudara baca Injil Yohanes, jangan tanya, loh kok air jadi anggur Yohanes 2? 就是我们如果看约翰福音的时候，我们为什么水会变酒？ Kok bisa ada yang bangkit, Lazarus dibangkitkan, kok bisa? 就为什么拉萨路死了以后被复活呢？ Yohanes memberi jawaban di Yohanes pasal pertama.
就是在这里，约翰福音告诉我们第1章里面， Penting sekali mengerti Yohanes pasal pertama supaya waktu saudara membaca seluruh catatan Yohanes, saudara mengerti mengapa Yesus demikian. 就是因为这样，我们要知道第1章里面，我们要明白为什么。 Makanya kita akan sama-sama melihat ini adalah prolog Injil Yohanes, Yohanes 1 ayat 1 sampai 5 dan ayat 14 dan ini kali yang ketiga kita baca. 这是我们要看到，在约翰福音里面告诉我们最重要的问题是从第1章1到5节，这个是我们这第3次。 Oke. Kita akan baca ayat 1 sampai 5, nanti ayat 14 bisa tolong dalam bahasa Mandarin ya. Ayat 1 sampai ayat yang kelima kita baca bergantian. Laki-laki mulai membaca ayat 1, perempuan ayat 2 kita bergantian sampai ayat 5 dalam bahasa Indonesia ya. Laki-laki mulai duluan karena kami dicipta lebih dulu. Benar saudara ya? Oke, baik yang pria mulai. 1, 2 ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat 14 dalam terjemahan Mandarin. 在第14节，就是中文里面所告诉我们的，从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。 Saudara yang dikasihi Tuhan, awal Injil Yohanes, Yohanes memperkenalkan kepada kita, siapakah Yesus? 我们知道约翰福音所记载的，告诉我们主耶稣基督是谁。 Secara khusus saya ingin mengajak kita melihat 4 hal yang diperkenalkan Yohanes dalam 5 ayat pertama ini. 所以我们看到有4项我们在约翰福音所记载的，告诉我们。 Yang pertama Yohanes memperkenalkan bahwa Yesus adalah Allah. Maaf, firman ya, di sini dikatakan firman itu adalah Allah. 在这里告诉我们，神的道就是主。 Sehingga bagi pembaca Injil Yohanes, bagi kita, Yesus bukan sekadar manusia. Karena sejak awal Injil Yohanes ditekankan, ditegaskan dia adalah Allah. 其实我们知道，在约翰福音所记载的，他起初就是上帝。 Lalu yang kedua, kita mengerti bahwa dia adalah firman yang kekal, eternal. 我们知道，我们的主是永恒的主。 Karena dia adalah Allah, Allah itu kekal adanya. 我们知道他是上帝，上帝是永恒的主， Tidak ada awal, tidak ada akhir, kekal. 没有起初，没有始终，就是他是永恒的。 Dan saudara perhatikan yang berikutnya di ayat yang kedua, dinyatakan bahwa dia adalah pencipta segalanya. 在这里告诉我们第2件事说，他是万主之主的创造人。 Dan saudara perhatikan dia pencipta tapi dia sendiri tidak dicipta. Jadi dia adalah pencipta yang sesungguhnya. 我们知道我们的主耶稣是创造万物的主，但是他自己不是创造的。 Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. 一切是靠他所造的，反造的没有一样不是照他靠的。 Lalu berikutnya kita lihat ayat 4 dan ayat yang kelima. Dikatakan bahwa dia adalah sumber hidup. 我们看第4、第5节告诉我们，生命是在主耶稣的里头。 Di dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. 就是说他在里面有光，光是照耀在我们人当中。 Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. 光照在黑暗当中，黑暗却不能够控制它。 Kalau saudara sudah baca semua ini, saudara bisa mengerti ketika misalnya Yesus membangkitkan Lazarus karena dia adalah sumber hidup. 我们知道，如果他能够拉撒路复活，是我们要知道他是生命的源头。 Yesus menyembuhkan orang yang buta, Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, Yesus memberi makan 5.000 orang. Jawabannya karena dia adalah Allah. 主耶稣能够医治瞎眼、医治瘸腿的人，还有给5000个人吃饭、吃饱，
这是为什么？因为他是上帝。 Yohanes menyatakan tentang Yesus adalah Allah. 我们知道约翰告诉我们他是上帝， Dialah sang firman yang kekal, pencipta segalanya, sumber dari seluruh kehidupan. 我们知道我们的上帝是永恒的上帝，他是创造万物的主。 Sebagaimana yang kita simpulkan pagi ini, Jesus, the living word. 就是告诉我们，今天是说主耶稣的话是永恒的。 Dan yang menarik, Allah yang kekal, firman yang kekal, sumber hidup itu menjadi manusia. 我们知道我们永恒的上帝，他已经道成肉身，成了我们人类。 Mari kita baca ayat 14 dalam bahasa Indonesia sekali lagi, 1, 2, ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara perhatikan, firman yang adalah Allah yang dinyatakan dalam ayat 1 sampai ayat 5 itu telah menjadi manusia. Dalam terjemahan asli dipakai istilah menjadi daging. 我们知道，在约翰福音第1到第5节告诉我们，我们的主耶稣是道成肉身，他认为我们人类是主体造的。 Saudara mudah percaya Allah jadi manusia? 我们能够相信吗？我们的主变成人类。 Mungkin buat banyak orang, kok bisa Allah jadi manusia? 很多人想象到为什么主耶稣会从天上主真成人类， Tapi inilah realita yang Allah pilih dalam misinya bagi kita. 这是上帝的大使命，他所牵着的，为了我们。 Ini yang kita sebut dengan inkarnasi, menjadi daging di dalam kemanusiaannya. 就是这里告诉我们说，他化身从他天上作为人类。 Kita lebih gampang percaya ciptaan jadi ciptaan ya. 我们有可能更相信创造多创造。 Saya dulu pernah ketemu di satu tempat retret, itu sebenarnya rumah yang disewa, jadi bukan tempat retret. Lalu ada yang bilang, Bapak tahu yang punya rumah ini, nenek ini siluman kucing. 我们有时候那个时候有退休会住了一个家，他们告诉我，这老婆婆你知道吗？她是一个狐狸精。 Saya bilang, kok bisa tahu? Iya Pak, tadi waktu kita antar piring ke belakang ada yang lagi nyuci nenek itu. Tiba-tiba kami balik lagi tinggal kucing hitam. 他说为什么会有呢？应该我觉得有人洗盘，但是我倒回来的时候变成一只黑猫。 Gampang sekali kita percaya ciptaan jadi ciptaan lain ya. 如果我们说从创造到创造，我们更容易相信。 Tetapi Natal, pencipta jadi ciptaan. 我们知道，我们圣诞节他是万主之主，创造的主变成他是创造主。 Mana yang lebih mungkin, ciptaan jadi ciptaan atau pencipta jadi ciptaan? 我们现在能够相信创造做创造，或者从创造变成创造呢？ Meskipun demikian betapa sulitnya kita mengerti karena ini melampaui pikiran manusia yang terbatas. 其实我们做人类是不能够想象到，只是不能够靠我们的理智。 Saudara bisa membayangkan? 我们可以想象到吗？ Seorang penulis bernama Marfadon memberikan kutipan begini. Bayangkan pencipta jadi ciptaan itu seperti begini. Pembuat sepatu jadi sepatu. 好像一个神学家马凡荣说，从开始我们想象到一个鞋匠，他变成一个鞋子。 Imagine if the shoemaker would become a shoe, menjadi ciptaan, jadi pencipta jadi ciptaan, saudara. 就是说，他创造变成创造者。 Tetapi inilah yang dinyatakan ketika saudara membaca sepanjang Injil Yohanes, saudara menemukan dia Tuhan yang menjadi manusia. 所以我们看到在圣经约翰福音里面，他是道成肉身的上帝来到世界上， Untuk keselamatan kita, 就是为了要救赎我们。 Yesus harus 100% Allah, 100% manusia. 他只需要100%的神，也是100%的人类。
Yohanes 1 ayat 18 menyatakan kalimat ini. Mari saudara kita baca sama-sama. 在约翰福音第1章18节告诉我们，我们来一起读。 1, 2, ya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang... Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah berita Natal bahwa Dia, Allah melawat kita. 这是告诉我们这个圣诞节的好信息，我们的主已经来到我们中 Firman 间， yang hidup itu 活的神 hadir di tengah-tengah dunia. 就来到我们的世界上。 Mengapa Allah menjadi manusia? 为什么我们的主变成人类？ Saudara, di dalam Injil Yohanes ada hal yang menarik. Bagaimana Yohanes banyak menggunakan yang kita sebut seperti dualisme. 我们可以看到，在约翰福音，他们是两方面， Terang, gelap, hidup, binasa, benar, dosa. 就是告诉我们有光、有暗、有祸、有生命，就是有灭亡，还有真理，还有罪。 Dan kalau saudara perhatikan di ayat yang kelima tadi, 4 dan 5, dikatakan Yesus adalah terang manusia. 在我们第4、第5节告诉我们，我们的主是世界的光。 Mengapa demikian? Karena ada kegelapan yang melanda kehidupan manusia. 为什么这样呢？因为我们知道我们生命当中被黑暗的捆绑， Dunia di dalam dosa, dunia yang gelap. 就是我们活在罪的当中，就是黑暗的世界里面。 Mungkin ada yang bilang, aduh Pak Pendeta kok Natal ngomongin dosa. 有的人说，为什么在圣诞节说到我们说罪的问题？ Malah saya bingung kalau Natal nggak ngomong dosa. 我就奇怪了，如果说圣诞节没有说罪的问题， Emangnya Yesus datang kunjungan kerja, 是不是主耶稣来这里是工作吗？ holiday, live in. 是在旅游吗？ Dia datang ke dalam dunia yang sekarat dan binasa di dalam dosa. 我们知道我们的主耶稣来到世界上是为了我们的世界罪恶的世界、死的世界。 Dan siapakah yang menjadi fokus dia? 现在最重点的是谁呢？ Siapakah dunia yang kepadanya Kristus hadir? 为什么世界主耶稣会来到呢？ Tentu semua kita manusia yang sudah ada di bawah keturunan Adam yang jatuh dalam dosa. 我们知道我们大家是亚当夏娃的后裔，我们已跌在罪恶当中。 Allah menciptakan manusia untuk berfokus kepada Allah. 我们知道我们的心就是要追到我们的上帝。 Manusia disebut sebagai gambar Allah. 我们知道我们人类是上帝的形象， Harusnya kita hidup menggambarkan Allah, 其实我们活着是应该像上帝的形象一样， menyatakan Allah. 使我们能够荣耀上帝。 Harusnya waktu orang lihat hidup kita, siapa yang mereka lihat? 在我们活着的是谁看呢？ Allah. 我们上帝， Karena kita gambarnya. 因为我们是看他的形象。 Ada Bapak Ibu yang orang udah lihat, ih kau Allah banget. 有的人说看到，哎，你是好像上帝吗？ Belum ya? 没有的， Jadi kita gambar siapa? 这是谁的形象呢？ Jangan-jangan waktu orang lihat kita, ih dasar lu anak setan. 有的说你是魔鬼的孩子。 Manusia gagal menggambarkan Allah karena manusia akhirnya berfokus kepada dirinya. 因为我们知道我们已经失败了像上帝的形象，因为我们自顾自己、自信的人。 Di dalam dosa manusia itu titiriri saudara. Mati-matian untuk diri 就是 sendiri. 我们在罪当中为了我们自己自信的人。 How do you spell sin? Ini kalau bahasa Inggris. How do you spell sin? 你怎么样说到罪呢？ S-I-N. What is sin? Sin is the I in the 就 center. 是说罪是我自己， Aku dan aku. 我自己。 Yang paling penting adalah aku puas, aku untung, aku senang, aku aman, akulah segala-galanya. Bukan lagi Tuhan dan sesama. 最重要的是我满足，我欢喜，我有意义，意思是我平安，一切都是我，不是上帝，不是我们的灵迹。 Inilah hidup dunia di mana saudara dan saya hidup yang sudah jatuh dalam dosa, diikat dalam dosa. 就是因为这样，我们活在世界上有罪的人，就是被罪的捆绑。 Dan akibat dosa membawa hidup di dalam ketidakpastian, rasa bersalah, kekosongan, frustasi, keterikatan. 就是因为在我们罪恶当中，我们活着是为了我们没有真实的生活，没有感觉到有错误，我们是空虚的，
还有祭赏的，还有我们被捆绑。 Dan Paulus menyimpulkan upah dosa ialah maut. 我们知道使徒保罗告诉我们，罪的代价就是死， This is the dying world. 就是说我们就是在罪恶 Di 里面 mana 的死。 saudara dan saya hidup. 我们现在活在世界上如何呢？ Dunia bukan hanya melakukan dosa tapi berpesta pora dengan dosa. 我们不是活在罪恶里面，但是我们在罪恶里面倾注了我们的罪。 Rasanya inilah yang saya mau, yang saya suka, yang saya inginkan. 这是我所需要，我所想象的。 Tetapi upah dosa ialah maut. 但是罪的代价是死。 Dan disinilah kita melihat anugerah Allah yang kekal bagi dunia yang sekarat binasa dalam dosa. 我们现在看到我们上帝给我们大大的恩典，在这个世界灭亡的世界里， God rescue plan. 就是我们知道我们的主预备了救恩。 Dan itu dimulai di mana saudara? Dimulai di Bethlehem. 在哪里开始呢？在伯利恒开始。 Perhatikan apa yang terjadi di Bethlehem itu. 我们得注意到，在伯利恒发生了什么呢？ Kalimat malaikat kepada Yusuf waktu dia berniat menceraikan Maria diam-diam. 当时候要把玛利亚分妻的时候， Mari kita baca sama-sama kalimat ini dari malaikat kepada Yusuf ya. 1, 2 ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. 他将要生一个儿子，名叫他名耶稣，因为他将自己的百姓从他们的罪恶里救出来。 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 我们的上帝爱世人，凡相信他的人不至灭亡，反正永生。 Dosa masalah siapa saudara? 现在罪是谁错呢？ Dosa masalah kita. 罪是我们的问题， Tapi solusinya dari mana? 解决的问题是在哪里呢？ Solusinya dari Allah, bukan dari diri kita. 就是我们能够解决问题是从我们的上帝，不是我们自己。 Stop bahwa saudara bukan juru selamat. 我们要停下来，我们不是救主。 Banyak orang rasa dia juru selamat. Oh kalau bikin dosa ya udah bikin baik, nanti ditimbang-timbang baiknya lebih banyak. 他以为他是一个救主，他能够做一些良善的事情，撑起来，他就是作为一个救主。 Oh saya sudah sumbang gereja, saya sudah biayai 2 anak yatim, oke, saya lebih naik amalnya. 现在我已经奉献了教会，还有救了很多的孤儿，我做的良善更多。 Kalau saudara bisa selamat dengan usaha saudara, saya akan puji saudara. Hai juru selamat. 如果你能够在良善中行动，你是个救主，我是说，嗨，你是救主。 Tapi Natal mengingatkan kita. 但是圣诞节纪念到我们， Saudara dan saya tidak bisa selamatkan diri kita. 我们不能够救我们自己。 Dosa itu masalah kita. 我们知道罪是我们自己的问题。 Allah bisa saja saudara. Menurut saya ya, Allah bisa saja angkat tangan lihat dosa. Ah itu masa lalu. 我们能够想象到，如果上帝说我袖手旁观看你们的罪，那个是以前的事情。 Allah bisa saja cuci tangan. 我们知道我们的手是袖手旁观， Allah bisa saja lepas tangan. 他能够脱离一切。 Tapi Natal Allah turun tangan. 但是我们到圣诞节，我们的上帝来到我们中间， Menjabat tangan kita. 握我们的手。 Orang-orang yang harusnya binasa di dalam dosa. 其实我们应该在罪恶里面灭亡的人， Natal mengingatkan saudara dan saya bukan juru selamat. 我们知道在圣诞节告诉你们，我们不是救主， Hanya dia juru selamat yang 单单 kekal. 他就是我们的救主。 Dan kalau saudara melihat Yesus, lihatlah seluruh hidupnya. 我们如果看到主耶稣基督，我们看到他的生平， Mungkin ada yang selama ini sudah ke gereja, sudah kenal Yesus, puji Tuhan. 就可能我们已经来到教会，我们认识了主耶稣基督，感谢主。 Mungkin ada saudara yang baru pertama kali datang, mau kenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau menjabat tangan 就 saudara. 是我们起初来到教会，我们要认识主耶稣，主耶稣要握你的手。
Natal bukan peristiwa tunggal, saudara, dalam hidup Yesus. 我们知道圣诞节不是单单单数行动的。 Saudara, waktu saya dapat siluet ini gambar siluet seluruh hidup Yesus ya, mulai dari dia lahir, dia anak-anak, dia melayani, menderita, mati sampai dia bangkit. 这个图像是告诉我们，他诞生，他做小孩子，他受苦侍奉的时候钉在十字架上。 Saudara tidak bisa merayakan Natal melepaskan dari Jumat Agung dan Paskah. 我们不能脱离一切的受难节的问题。 Ini semua satu kesatuan dalam hidup Yesus. 这是在主耶稣的生平里面是合一的。 Numpang tanya, di mana Yesus bilang sudah selesai, saudara? 现在我问你说，主耶稣在哪里说已经完了， Di mana? Di 已 kayu. 经成了，在哪里？在十字架上。 Yesus tidak bilang sudah selesai di palungan ya. 主耶稣说，已经不是说他在马槽里面。 Bayangkan kalau ada anak bayi ngomong gini, udah selesai, lari tuh gembala-gembala ya. 有跟那个小孩子说已经成了，已经我们被保 Karena 掉。 dia tidak datang hanya untuk lahir. 因为主耶稣来不是单单单身， Yesus tidak bilang sudah selesai, habis dia kasih makan 5.000 orang, dia bilang sudah selesai. 主耶稣不是说已经完成了，给5000个人吃饭吃 Kalau 东西， begitu saudara, kita nggak selamat, gendut iya. 就我们讲是已经不能够得救。 Dan Yesus tidak bilang sudah selesai, habis dia jalan di atas air, sudah selesai. 主耶稣不是单单在水上行走的时候已经完成了， Dia tidak datang buat akrobat, saudara. 他来不是做杂志的， Dia berkata sudah selesai di atas kayu salib. 他说在世界上已经完成了。 Karena disitulah dosa kita diselesaikan. 在那个时候，我们的罪恶被解决。 Salib menunjukkan betapa seriusnya dosa saudara dan saya. 我圣经告诉我们，世界告诉我们的罪多么可怕。 Tapi di salib yang sama, nyata sungguh kasih Allah yang besar bagi kita. 但是同样的十字架说，我们知道上帝的爱有多大，爱我们。 The living word for the dying world. 就是说，主的道是给我们在死的世界里面。 Pendeta Billy Graham berkata Allah membuktikan kasihnya pada kayu salib ketika Kristus digantung, berdarah dan mati. Itulah saatnya Allah berkata kepada dunia, I love you. 皮里斯博士告诉我们，上帝证明他在十字架的爱，掉在十字架流血时，他是多爱我们的上帝。 Saudara, ini susah diterjemahkan karena bahasa Inggrisnya ada keindahan kata ya. Ini kalimat pendeta John Stott. If we are looking for a definition of love, we should look not in a dictionary, but at Calvary. 如果你要找到爱的定义，你应该不能够找到在圣经里面，是你要找在卡法利，就是在加列山， Di Calvary itu nyata kasih Allah yang besar. 就是说在加列山能够得到多爱。 Anak sekarang kalau dibilang foto lalu kemudian semua posenya biasanya langsung ini ya. Sarang ya. Sarangnya, sarang semut, sarang tawon ya. 现在很多人在拍照的时候，他的手势好像这样哦， Is this love? 这是爱吗？ Di dalam Alkitab, this is not love, 在圣经里面不是爱， this is love. 这是才是爱， Tapi jadi lucu ya fotonya begini nanti. 这才是爱，就是十字架。 Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mengenal the living word yang datang ke dalam the dying world. 我们现在已经认识了神的道来到我们死的世界。 Kalau dia datang, bagaimana respon kita? 如果他来到，我们的反应如何？ Bagaimana seharusnya saudara dan saya merayakan Natal? 你与我庆祝圣诞节是如何呢？ Apa yang harus disiapkan pada waktu Natal? 我们在圣诞节里面要预备什么呢？ Saya datang satu Natal lalu kemudian MC-nya bilang begini di akhir ibadah. 我来到一个庆祝圣诞节，那个主领的人告诉我， Tiba-tiba MC-nya bilang, baik saudara, kita tiba pada acara puncak kita malam hari ini, yaitu makan malam bersama. 他是主领的讲我们现在最后的节目就是说我们一起享用吃饭。 Oh, bukan khotbah saya puncaknya ya. 不是我最后的节，就是我的讲道。 Apa yang harusnya saudara dan saya siapkan waktu Natal? 现在问题上，你与我在圣诞节所预备的是什么呢？
Lagu Natal yang biasa dinyanyikan berkata, Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her king. Di mana receive-nya? Let every heart prepare him room. 就是说，当我的心预备我的心， Buka hati kita, terima Yesus 就 dalam 是 hidup 我们 kita. 要开我们的心，接受主耶稣基督。 Kalau Indonesianya salah satu terjemahan bilang, Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu. Di mana sambutnya? Di hatimu. Terimalah. Kalau Natal tentang makanan, ganti lagunya. Hai dunia gembiralah dan sambut makanan. Di perutmu terimalah makanan yang banyak. 结果我们圣诞节说，为了我们吃的问题，就是为了我们的阻止，为了我们吃多一些。 Kalau Natal cuma membawa perubahan berat badan, something wrong with your Christmas. 如果我们圣诞节为了我们改造我们有胖的身体，就是这个是为了错的问题。 Mari kita baca ayat terakhir ini ya, masih di Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 13. 我们来看约翰福音第1章12、13节，告诉我们， 1, 2, ya. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Natal bukan hanya soal buka kado, tapi buka hati. 我们知道圣诞节不是单单解开我们的礼物，但是要展开我们的心。 Mari buka hati kita terima Yesus. 我们要展开我们的心来接受主耶稣基督。 Apa artinya terima Yesus dalam hidup kita? 在我们生命当中能够接受耶稣的意义是在哪里呢？ Dua hal saudara saya mau bagikan. 在这里有2方面，我要告诉大家。 Berarti sungguh-sungguh percaya tidak ada juru selamat lain, bahkan bukan diri kita. Hanya Yesus satu-satunya juru selamat. 最重要的是，我们真正的相信上帝唯一的上帝，不是我们，不是我们自己。 Dan kata kuncinya adalah percaya. Percaya itu kayak gini saudara ya. Benar-benar berserah. 我们说的关键的问题是说，相信就是说我们真正的相信。 Dan yang kedua, bukan hanya percaya, tapi ada pertobatan. 第二，不是单单相信，但是我们要有悔改的心。 Paulus menggunakan dua istilah, menanggalkan kayak baju ya, menanggalkan dan mengenakan. 还有保罗告诉我们说，我们把脱我们的外袍，还有我们穿起我们的外袍。 Maka kita berdoa kiranya Tuhan menolong ada transformasi dalam hidup kita. 是指我们要祷告，是指在我们生命当中有改换的一个。 Setelah merayakan Natal kiranya hidup baru boleh menjadi bagian kehidupan kita. 是在我们进入了这个圣诞节，我们有新的生命在我们里头。 Waktu kita dibaharui, kita masih ada dalam dunia yang sedang sekarat. 当我们被改造新的时候，我们还在世界上，死的世界上。 Kenapa Tuhan selamatkan saudara dan saya? 为什么上帝要救你与我呢？ Supaya kita juga bawa berita kekal itu bagi dunia di sekitar kita. 是指我们能够把这个信息、救恩的信息换改造传给别人。 Berita Natal jangan cuma berhenti di dinding-dinding gereja kita. 我们知道圣诞节的信息不要单单在我们的墙壁上贴上， Yesus datang buat siapa? Orang GKY. 是不是我们来是为了什么？是为了给改业的吗？ Hanya buat orang Kristen. 是为了基督徒吗？ No, Yesus datang untuk semua manusia berdosa. 我们知道主耶稣来到世界上是为了全世界人的罪 Yesus 的。 nggak pernah turun dari surga pakai papan besar. Maaf untuk kalangan sendiri. 主耶稣没有说从上面下来，这个很大的牌子说对不起，我是为了我们自己的人。 Natal itu berita yang harusnya dirayakan oleh seluruh dunia. 其实我们知道圣诞节是应该全世界的人的庆祝。 Maka saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sudah mengalami Natal, alami juga hidup yang berubah saudara ya. 就是知道我们已经进入了圣诞节，我们要改造我们的新生命。 Kita di dalam dunia yang berdosa, dunia yang sekarat, tapi kita sudah dibaharui, kita hidup berbeda. 我们在死的世界上，但是我们被改造作为新的生命。 Saya senang dengan prinsip hidup ikan saudara ya. 我很喜欢看鱼的生活。 Saudara pernah lihat ikan? 我们有看到鱼吗？
Jangan lihat sebelahnya ya. Saudara, kalau ikan itu menariknya begini. Katanya ikan seumur hidup, kalau dia masih hidup, ikan yang hidup itu berenang melawan arus. 我们知道鱼如果活的时候，它是向冲向前的， Cuma ikan mati yang ikut arus. 就是死的鱼才跟随水。 Jadi saudara jangan ikut arus ya. 我们不要跟随死的鱼， Saudara bukan ikan mati. 我们不是死的鱼。 Yang kedua yang menarik tentang ikan. 还有第二个重要的， Ikan itu meskipun hidupnya di laut, airnya asin, dagingnya tetap tawar ya. 我们知道鱼活在海里面是咸水，但是它的肉是不咸的。 Kita nggak bisa bilang semua orang korupsi pak, ya saya ikut korupsi. 不是说很多人说他是收贿赂的人，我跟着收贿赂。 Semua orang nonton porno pak, maka saya juga nonton. 有可能我们说大家就看色情影片，我也是看着色情影 Kalau 片。 ikan bilang begitu karena airnya asin, saya jadi asin. 不是说在海里面的水是咸的，我也是 Menarik 跟着 ya, 咸的。 dagingnya tetap tawar. 但是很奇怪，它的肉本来是还是淡的。 Saudara pernah nggak sih pergi mancing di laut terus dapat apa? Ikan asin? Nggak ada. 有没有我在海里面钓一钓的是咸鱼？ Maka saudara dan saya kita dipanggil hidup berbeda. 就是因为想我们在世界上会教我们与世界不同。 Maka hari ini waktu saudara merayakan Natal, 今天我们庆祝圣诞节的时候， ingatlah siapa yang lahir bagi saudara. 其实我们要知道单身的人是谁， Ingatlah apa yang dia bawa supaya hidup saudara dan saya berubah. 是指他带来的什么，是指我们生命当中有改 Dan 变。 kalau kita sudah merayakan Natal, mari kita hadir dalam dunia, membawa berkat Allah 如 bagi 果 dunia. 如果我们已经庆祝了圣诞节，我们把上帝的救恩分给别人。 Selamat Natal 25 Desember 2024, selamat menyambut tahun baru tahun 2025. 祝你们圣诞快乐！25号，12月25， 2024年，还有迎接我们的新年。 Mari berdoa. 我们来祷告。 Tuhan kami bersyukur untuk firman-Mu, 主，我们感谢主，主的福音已经传开。 firman yang hidup, 我们知道你是活的福音， yang kami kenal di dalam Putramu Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, 我们知道我们所认识的主耶稣基督是活的道， yang telah mengubahkan hidup kami. 是改造了我们生命。 Kami yang harusnya binasa di dalam dunia, 其实我们应该在世界上灭亡， dalam dosa yang begitu mengerikan. 是这很可怕的罪恶里 Tapi 面。 Tuhan bawa kami dalam keselamatan yang 但 kekal. 是你主带领我们进入了救恩， Kami rindu hadir dalam dunia ini membawa perubahan. 我们很渴慕我们在世界上有改变， Kami rindu agar melalui hidup kami orang-orang boleh datang dan mengenal Tuhan. 我们很渴慕经过我们能够带领更多的灵魂来到主的 Sekali 脚 lagi 前。 kami bersyukur untuk firman-Mu di hari Natal ini. 这一次在这圣诞节，我们感谢主的话， Tolong kami bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku 求主 firman. 带领我们，不是单单听到，但是我们行道。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. 我们奉主耶稣基督名求， Amin. 阿门。